Tapi dibuka katanya, jilbabnya dibuka kalau mau main katanya. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Harus pakai. Harus pakai. Kenapa harus pakai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan hidayahnya dapat lagi kita sama-sama mendengar PDPR pada hari ini. Okey, sedia maklum tahun 5 telah habis silibus. Jadi kita akan terus mengulang kaji tajuk-tajuk yang mana akan masuk di dalam soalan UPKK, insya-Allah. Jadi kita akan tengok tajuk yang pertama yang Ustaz nak ulang kaji pada hari ini ialah berkenaan dengan solat jamak dan solat qasar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan solat jamak dan qasar ni? Tengok dulu Okey. Solat jamak dan qasar ni dia merupakan rukhsah ataupun kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekiranya kita ni dalam keadaan musafir. Baik. Jadi yang membolehkan kita ni bergelar seorang musafir, yang pertama, perjalanan kita tu mesti lebih daripada 89 km, iaitu bersamaan dengan 2 marhalah. Okey, dalam soalan kamu jangan keliru tau. Kadang-kadang dalam soalan UPKK dia tak akan bagi jumlah yang tepat. Dia tak akan bagi 89 tu, dia akan bagi lebih. Maksudnya andai katalah diberi pilihan A 70 km, B 80 km, C 90 km, D 60 km. Ambil yang lebih daripada 89 km. Dia nak keliru kan. Setiap tahun bila soalan yang macam ni keluar kan, pelajar-pelajar ada yang terkeliru. Jadi Ustaz bagi tahu siap lah. Okey, jangan keliru dengan soalan, kena faham. Lebih daripada 89 km. Okey, baru kita ni digelar musafir dan boleh buat solat jamak dan qasar. Okey, yang kedua, mestilah bertujuan baik. Tidak boleh kita nak buat solat jamak qasar tapi tujuan kita tak baik. Contoh, kamu nak pergi daripada Ipoh nak pergi ke Kedah dengan tujuan untuk merompak. Tak boleh lah. Nampak? Tak sah solat jamak dan qasar tu. Contoh tujuan baik apa dia? Menuntut ilmu sebagai contoh. Andai katalah kamu nak nanti satu hari kan dapat menjelajah, mana tahu dapat tawaran belajar ke luar negara ataupun dapat tawaran belajar ke luar negeri, tak kira lah Selangor ke, Sabah ke, Sarawak ke, asalkan kamu dah buat perjalanan tu, makanya itu dah dikira tujuan yang baik. Okey, apa lagi tujuan baik yang kedua? Kita lihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat pahala dah. Okey, yang ketiga, tujuan baik kita contoh menziarahi. Ziarah lah. Sebagai contoh, balik kampung, kita niat nak ziarah atuk kita, nenek kita, saudara mara kita. Jadi dengan tujuan yang baik tu, kita boleh membuat solat jamak dan qasar. Okey, seterusnya kita akan lihat pengertian apa yang dimaksudkan dengan jamak dan apa yang dimaksudkan dengan qasar. Jadi kita tengok maksud qasar yang pertama. Okey, qasar ni maksudnya kita memendekkan solat yang mempunyai 4 rakaat, kita pendekkan menjadi 2 rakaat sahaja. Jadi dalam 5 waktu solat ada 3 yang mana ada 4 waktu, 4 rakaat ni, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Maksudnya 3 waktu ni kita boleh pendekkan daripada 4 menjadi 2 rakaat. Okey. Dan solat yang macam solat subuh dan maghrib tak boleh dipendekkan sebab dia dah memang pendek dah. Tak boleh pendekkan dah. Okey. Seterusnya jamak pula. Apa yang dimaksudkan dengan jamak? Baik. Okey. Jamak ni ialah kita menghimpunkan 2 solat menjadi 1 waktu. 2 waktu solat menjadi 1 waktu. Sebagai contoh, dia kena ingat pasangan tau. Okey, subuh kita kecualikan. Okey, pasangan yang pertama Zuhur dan Asar, itu pasangan pertama.
pasangan yang kedua Maghrib dan Isyak. Jadi ada dua pasangan. Ingat, Zuhur pasangan dia Asar, Maghrib pasangan dia Isyak. Okey, itu yang dimasukkan dengan jamak. Baik, seterusnya yang dimasukkan dengan jamak dan qasar. Yang ni pula. Dengar betul-betul lah. Okey, yang dimasukkan dengan jamak dan qasar ni ialah kita menghimpunkan solat contoh pasangan A tadi, pasangan Zuhur dan Asar, kita dah himpunkan dan kita qasar, kita pendekkan pula. Maksudnya asalnya 4 tapi dah dipendekkan, kita menjadi 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Asar. Nampak? Itu yang dimaksudkan memberi rukhsah, iaitu kemudahan kepada para musafir. Ialah andai kata kita bayangkan kita perjalanan jauh, satu hari nanti kamu akan berjalan jauh, sambung belajar ataupun pergi ke mana-mana lah, nak bercuti ke apa ke kan. Cuba bayangkan badan kita letih waktu tu. Tapi solat 5 waktu wajib kita buat walau di mana kita berada. Jadi dengan solat jamak dan qasar yang kita belajar pada hari ini, makanya kamu dah tahu. Dah tahu Allah dah beri kemudahan, buatlah solat jamak dan qasar. Selesai kita punya solat. Okey, jadi sampai di sini dulu kita punya PDPR pada minggu ini. Jadi Ustaz akan tinggalkan beberapa soalan. Sebelum tu, Ustaz nak mengiklankan dululah. Maksudnya Ustaz nak iklan dululah. InsyaAllah kita akan buat pertandingan. Pertandingan ni maksudnya antara kelas. InsyaAllah. Yang pertama pertandingannya, maksudnya setiap kelas nanti Ustaz akan umumkan lah waktu dia bila, macam mana nak buat. Ni cumanya Ustaz nak iklankan dulu. Pertandingan untuk pelajar lelaki, kamu akan buat pertandingan azan. Maksudnya kamu akan buat video dan hantar pada Ustaz. Nanti Ustaz pilih lah mana azan paling merdu, insya-Allah dapat hadiah. Hadiah tu daripada pihak sekolah lah. Kemudian untuk perempuan, perempuan dia akan kiranya pertandingan dia jawab soalan. Jawab soalan macam mana? Bagi contoh, Ustaz tanya soalan. Rukun solat, sila berikan 3 rukun solat. Maksudnya kamu jawab dalam masa ada ditetapkan kurang daripada 5 saat. Maksudnya contoh soalan dia macam ni kan. Berikan rukun solat. Niat baca Al-Fatihah, sujud. Maksudnya dah lepas. Lepas tu soalan kedua, maksudnya ada 5 soalan. Dan masanya nanti Ustaz akan bagi tahu macam mana nak jawab, caranya apa semua nanti kemudian. Cumanya sekarang ni Ustaz nak iklankan dulu pertandingan ni, dan insya-Allah Ustaz akan bagi tahu kemudian berkenaan dengan pertandingan ini. Jadi ramai-ramai bagi sambutan, mana tahu hadiah dia insya-Allah lah berpatutan, bukannya pensel madam Nanti kamu tengok ni macam mana hadiah dia. Jadi Ustaz cabar tahun 5. Kita masuk pertandingan ni dan bersungguh-sungguh lah dalam untuk menuju kejayaan. Jadi sampai di sini dahulu PDPR kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.